Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung masih lagi di bawah tajuk pelajaran 17 iaitu berkaitan dengan tajuk keunggulan tokoh Islam. InsyaAllah murid-murid pada hari ini kita akan masuk kepada tokoh yang kedua, iaitu sebagaimana anda lihat gambar ini. Siapakah dia murid-murid? InsyaAllah Ustaz akan menceritakan secara ringkas berkaitan dengan beliau. Beliau merupakan seorang pendakwah reformis sosial dan politik Mesir. Beliau juga merupakan pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada usia 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Beliau menyertai kumpulan latihan akhlak dan jemaah Al-Suluka Al-Akhlaki di sekolah. Beliau rajin menghadiri majlis-majlis zikir pimpinan Al-Ikhwan Al-Hasafiyah. Pada usia 23 tahun, beliau menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin di Bandar Ismailiyah pada Mac 1928. Hasil kegigihan beliau, gerakan dakwah beliau mendapat sambutan di Mesir dan di setiap pelosok negara-negara Islam. Begitulah murid-murid secara ringkas berkaitan dengan tokoh ini. Baiklah murid-murid, seterusnya tokoh ini terkenal dengan 10 wasiatnya. Apakah dia wasiat yang murid-murid? Yang pertama ialah dirikan solat apabila mendengar azan. Yang kedua, bacalah Al-Quran, pelajari tafsirnya atau dengarlah bacaan orang lain. Yang ketiga, bercakaplah dengan bahasa Arab yang fasih. Yang keempat, jangan banyak berdebat dalam apa jua hal. Yang kelima, jangan banyak ketawa. Yang keenam, jangan suka berjenaka. Maksudnya, berpada-pada di dalam berjenaka. Yang ketujuh, jangan engkau tinggikan suaramu melebihi keperluan pendengar. Yang kelapan, jauhi menghina orang. Yang kesembilan, perkenalkan dirimu kepada orang yang dijumpai. Dan yang ke-10 ialah kewajipan selalu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maksudnya, begitu banyak tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita semua murid-murid. Jadinya murid-murid, siapakah tokoh ini yang kita akan bincangkan pada hari ini? Tidak lain dan tidak bukan, beliau ialah merupakan tokoh yang bernama Iman Hasan Al-Banna. Merupakan tokoh yang cukup terkenal di dalam menyampaikan dakwah Islam. Jom murid-murid, kita berkenalan dengan tokoh ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini terbagi kepada 3. Yang pertama ialah anda dapat menyatakan riwayat hidup Hasan Al-Banna. Yang kedua, anda dapat menjelaskan sumbangan tokoh iaitu Hasan Al-Banna dalam tamaduk Islam. Dan yang ketiga ialah
anda dapat menerangkan iktibar daripada keunggulan tokoh ini. Riwayat hidup Asy-Syahid Imam Hasan al-Banna, iaitu nama penuh beliau adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad al-Banna. Beliau dilahirkan pada 25 Sya'ban 1323 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 14 Oktober 1906 Masihi. Tarikh meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 1368 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 12 Februari 1949 Masihi, iaitu ketika beliau berusia 42 tahun. Beliau telah meninggal dunia di Kahirah, Mesir. Beliau telah ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan, iaitu arahan sulit bagi kerajaan Mesir pada ketika itu. Jawatan beliau ialah merupakan pengasas Ikhwanul Muslimin, iaitu sebagai Mursyidul Am. Seterusnya, dari segi ketinggian akhlak yang beliau miliki ialah, antaranya ialah beliau memuliakan orang-orang yang wara' dan soleh. Yang kedua, beliau gigih menggerakkan usaha-usaha dakwah. Dan yang ketiga ialah beliau sentiasa berlapang dada apabila terdapat perbezaan pendapat. Seterusnya, antara guru Asy-Syahid Imam Hasan al-Banna yang tersohor ialah seperti Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna. Yang kedua ialah Syekh Muhammad Zahran. Jadi begitulah murid-murid, secara ringkas riwayat hidup Asy-Syahid Al-Imam Hasan al-Banna. Sumbangan Hasan al-Banna. Hasil karya beliau yang terkenal antaranya ialah yang pertama, Muzakkirat ad-Da'wah wad-Da'iyah. Yang kedua, Risalah at-Ta'lim. Dan yang ketiga ialah Al-Ma'surat, iaitu sebagaimana yang kita bacakan pada hari ini. Ianya disusun oleh Asy-Syahid Imam Hasan al-Banna ini. Seterusnya, dari segi organisasi, beliau telah mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Baiklah murid-murid, saya akan menceritakan secara ringkas apakah dia Ikhwanul Muslimin ini. Ikhwanul Muslimin ialah merupakan gerakan Islam antarabangsa yang berpusat di Mesir, yang berpengaruh di dunia. Gerakan ini diasaskan oleh sarjana Islam, iaitu Asy-Syahid Hasan al-Banna pada tahun 1928. Bermula dengan sebuah gerakan Islam, keagamaan dan sosial, gerakan Al-Ikhwan ini tidak memandang tanah Islam dengan mudah.
sebaliknya merujuk Islam sebagai cara kehidupan. Ikhwanul Muslimin memiliki anggaran 2 juta anggota pada akhir Perang Dunia Kedua. Ideanya mendapat sokongan di kebanyakan negara Arab dan mempengaruhi beberapa gerakan Islam yang lain yang ditubuhkan di seluruh dunia dengan model aktivisme politik digabung dengan kerja amal jariah. Pada tahun 2012, ia menjadi parti politik pertama yang terpilih secara demokratik di Mesir. Ikhwanul Muslimin ialah sebuah pertubuhan aman. Namun, ianya dianggap sebagai pertubuhan pengganas oleh kerajaan tentera Mesir sendiri. Dunia Barat, Rusia, Bahrain, Syria, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu. Pergerakan Ikhwanul Muslimin secara rasmi dan tekal menolak penggunaan apa-apa cara keganasan untuk mencapai sesuatu matlamat. Jadi begitulah murid-murid secara ringkas berkaitan dengan pertubuhan Ikhwanul Muslimin yang telah diasaskan oleh Syahid Iman Hassan Al-Banna ini. Baiklah murid-murid, seterusnya antara murid yang masyhur iaitu murid kepada Syahid Iman Hassan Al-Banna ialah yang pertama seperti Said Qutb, yang kedua Hasan Al-Hadibi, yang ketiga Yusuf Al-Qardawi dan yang keempat ialah Mustafa bin Husni As-Sibai. Jadi begitulah murid-murid sumbangan Syahid Imam Hassan Al-Banna kepada umat Islam khususnya. Baiklah murid-murid, yang terakhir ialah berkaitan dengan iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh iaitu Syahid Iman Hassan Al-Banna yang telah kita bincangkan tadi. Apakah pengajaran ya murid-murid yang kita boleh ambil untuk kita jadikan sebagai iktibar kepada kita semua? Yang pertama ialah kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islam agar masyarakat Islam dapat memahami Islam yang sebenar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Syahid Iman Hassan Al-Banna kepada kita semua. Yang kedua, kita hendaklah menyebarkan ilmu dengan kepakaran yang ada agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Dan yang ketiga ialah kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh Islam seperti Syahid Imam Hassan Al-Banna ini agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Jadi begitulah murid-murid berkaitan dengan tokoh yang kedua iaitu Syahid Imam Hassan Al-Banna yang telah kita bincangkan pada hari ini. Semoga kita semua dapat mencontohi ketokohan yang dimiliki oleh Syahid Imam Hassan Al-Banna ini. Jadi, sekian kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, yang terakhir ialah berkaitan dengan iktibar yang boleh diambil daripada keunggulan tokoh iaitu Syahid Iman Hassan Al-Banna yang telah kita bincangkan tadi. Apakah pengajaran ya murid-murid yang kita boleh ambil untuk kita jadikan sebagai iktibar kepada kita semua?
Yang pertama ialah kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islam agar masyarakat Islam dapat memahami Islam yang sebenar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Syahid Imam Hassan Al-Banna kepada kita semua. Yang kedua, kita hendaklah menyebarkan ilmu dengan kepakaran yang ada agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Dan yang ketiga ialah kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh Islam seperti Syahid Imam Hassan Al-Banna ini agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Jadi begitulah murid-murid berkaitan dengan tokoh yang kedua, iaitu Syahid Imam Hassan Al-Banna yang telah kita bincangkan pada hari ini. Semoga kita semua dapat mencontohi ketokohan yang dimiliki oleh Syahid Imam Hassan Al-Banna ini. Jadi, sekian kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.